TV KPM. Oh, apa benda ni? Plot titik? Hah? Plot batang dan daun? Macam mana nak baca ni? Sean? Oh, hai cikgu. Hey, nampak macam pening je. Cikgu, apa ni cikgu? Plot titik, plot batang dan daun ni. Pening lah cikgu. Kalau Sean nak tahu, ini adalah set data sebenarnya. Oh. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita masuk kelas. Okey cikgu, jom. Oh, hai! Salam sejahtera. Anda sedang menonton Mendengar Atas di DTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Matematik Tingkatan 4. Tetapi sebelum kita mulakan, kita ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Kulina. Hai Cikgu! Apa khabar Cikgu? Okey, terbaik cikgu. Dan sepanjang pembelajaran kita juga ada Cikgu Nur Faiza. Hai cikgu. Hai Sean. Apa khabar cikgu? Baik, Alhamdulillah. Okey cikgu, dan saya tahu bahawa bukan kita berdua saja dalam studio, kita juga ada murid-murid yang akan bersama kita dalam talian. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Itu dia. Hai semua. Hai. Okey. Cikgu boleh tak kenalkan kita kepada mereka? Boleh. Ya. Okey, yang pertama, hari ini Sean kita satu Malaysia juga. Okey, semuanya adalah daripada SMK Convent Bukit Mertajam. Okey, yang pertama adalah Alia. Hai Alia. Hai Alia. Okey, sebelah Alia adalah Tashana. Hai Tashana. Hai. Okey, dan di bawah Tashana adalah Susan. Dan di sebelah Susan. Hai Susan. Hai Susan. Dan di sebelah Susan adalah Kritika. Hai Kritika. Hai Kritika. Jadi semua murid-murid saya adalah murid tingkatan 5 dari SMK Convent Bukit Mertajam. Okey, baik cikgu. Jom kita mulakan. Okey, boleh Sean. Silakan cikgu. Okey, kalau tadi kita dah lihat Sean pening tentang dua jenis plot. Okey, untuk hari ini Sean kita adalah bab 8 tingkatan 4. Okey. Untuk tajuk ini adalah 8.1 serakan, iaitu plot titik dan plot batang dan daun. Dan memang ejaannya adalah seperti ini, Sean. Dan memang ejaan dia ada dash dan sebagainya. Okey. Untuk sukatan serakan, sukatan serakan merupakan satu sukatan yang penting dalam statistik. Kenapa disebut statistik? Sebab kita melibatkan set data. Okey, seterusnya sukatan serakan ini bergantung kepada julat bagi sesuatu data. Di sini murid kena faham perkataan julat, Sean. Julat itu memainkan peranan penting untuk menentukan suatu jenis set data, sama ada plot titik atau plot batang dan daun. Okey. Seterusnya, dalam sukatan serakan juga, Sean, dia merupakan sukatan kuantitatif. Bila disebut kuantitatif, maksudnya melibatkan pengiraan. Okey. Apa pengiraan yang terlibat dalam sukatan serakan ini? Kita ada julat yang tadi saya sebut. Kemudian kita ada julat antara kuartil. Kemudian kita juga boleh mencari nilai variance dan kita juga boleh mencari nilai sisihan piawai. Tetapi murid ingat, untuk mendapat nilai varian, nilai sisihan piawai, perkara yang paling penting adalah murid memahami bagaimana nak mencari nilai mean. Sebab itu saya highlightkan mean tu tersebut. Kalau mean tu salah, akan menyebabkan salah pada nilai varian dan sisihan piawai. Sebab itu nilai mean adalah sangat penting. Okey, selain daripada itu, serakan. Apa bermaksud serakan? Serakan yang kecil jika set data mempunyai julat yang kecil. Jadi berbeza. Kalau serakan itu adalah besar, maksudnya julatnya juga adalah besar. Bagaimana nak tahu julat? Okey, saya nak kongsi dengan murid saya. Julat adalah nilai terbesar tolak nilai terkecil. Itu saja yang murid patut ingat. Sangat mudah, Sean, sebenarnya. Sangat mudah. Jadi, daripada julat ini, kita boleh membina plot yang Sean kata tadi. Plot titik atau
ataupun plot batang dan daun. Baik. Kedua-dua plot ini sebenarnya adalah sama, Sean. Oh, Cuma dibezakan bagaimana kita melukis plot tersebut. Kalau plot titik, kita menggunakan kertas graf. Okey. Kalau plot batang dan daun, kejap lagi kita tengok macam mana plot batang dan daun. Okey. Kita tengok satu soalan di sini. Mungkin murid-murid saya di rumah dan bersama saya dah bersedia. Suatu kajian tentang takat didih dalam darjah Celsius bagi 10 jenis bahan kimia telah dijalankan. Hasil kajian dicatatkan seperti di bawah. Ini merupakan satu set data. Okey. Tentukan suhu terendah dan suhu tertinggi. Cuba murid tulis di mini whiteboard suhu terendah dan suhu tertinggi. Kita nak panaskan sikit. Kita nak bagi murid mana suhu terendah, mana suhu tertinggi. Okey, kalau murid dah habis menulis, murid boleh angkat mini whiteboard sekarang. Ada tak murid yang dapat menjawab? Ni nak panaskan saja. Dan mereka yang berada di rumah pun boleh cuba dan kita boleh cuba bandingkan. meneka mana satu suhu terendah dan mana satu suhu tertinggi. Ya. Susan dah habis? Atau Kritika, Alia atau Tashana? Okey, tengok. Alia yang pertama dah jawab. Okey. Dan yang lain saya rasa tengah menjawab. Boleh angkat mini whiteboard. Okey. Kritika, okey. Susan? Susan. Mana Susan punya jawapan? Suhu terendah dan suhu tertinggi. Jadi daripada sini, kita dah ada 3 jawapan dan saya tunggu jawapan Susan. Okey. Kita dah ada keempat-empat jawapan, Sean. Okey. Suhu terendah, betul, adalah 45. Suhu tertinggi adalah 105. Okey, 150. Okey. So suhu tertinggi kita adalah 150. Dan soalan seterusnya, apakah tentukan beza? Beza inilah sebenarnya adalah julat. Murid kena faham. Beza dan julat ni adalah perkara yang sama. Jadi nak dapat beza, mesti tolak yang tinggi, tolak yang rendah. Baik. Dan jawapannya adalah 105. Dan sekiranya kita diberi dalam bentuk plot titik. Bagaimana nak menentukan beza? Bagaimana nak menentukan julat? Jadi langkah pertama sama. Kita tentukan yang terpendek. Terpendek kita adalah di sini. Di sini sebenarnya menguji juga kefahaman murid bagaimana membaca graf dengan betul. Okey. Kalau kita lihat di sini, terpendeknya adalah 14.1. Dan terpanjangnya adalah 16.4. Nampak murid di situ? Jadi murid kena mahir membaca graf. Dan daripada sini, bezanya adalah 2.3. Itulah julatnya. Jadi inilah fokus kita untuk segmen ini di mana murid memahami bagaimana nak mencari julat dengan tepat. Dan saya juga telah memahami bagaimana untuk kita mencari julat. Dan kepada mereka yang menonton juga, harap anda faham juga. Tetapi sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika kembali semula selepas ini di slot Menengah Atas di Didik TV KPM.